Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue graph sketching chapter 5 di function yang ketujuh iaitu absolute value function. Okay, so absolute value means kita akan ada function yang ada modulus. Untuk absolute value function, sedikit berbeza stepnya daripada sketching yang sebelum-sebelum ni, in which sebelum ni kamu dah kenal sis ataupun asis. Tapi untuk absolute value function, madam akan menggunakan step VIS. Okay, so sebelum madam introduce apa itu VIS, kita tengok terlebih dahulu bentuk function bagi absolute value ini. Okay, so bentuk yang general adalah fx equals to modulus ax plus b. Okay, boleh ubah sikit function itu. Modulus ax plus b. Okay, di belakang boleh ada any number. Or even di bahagian depan modulus kamu pun sebenarnya boleh ada number juga. Okay. Tetapi yang madam nak particular adalah yang berbentuk begini. Okay. Kalau tak ada number di belakang, kita kena wujudkan number dekat belakang tu. Okay. So kita akan pakai function yang berbentuk modulus ax plus b plus c. Okay. Kita pergi kepada step VIS. Okay. Apakah itu V? V stand for vertex. Okay. Apa itu vertex? Vertex adalah satu bentuk koordinat XY yang kita boleh dapat daripada form absolute value kita. Okay, so sebagai contoh dekat sini, kita ada Y equals to modulus AX plus B plus C. Okay, yang mana C di belakang ini akan mewakili koordinat Y dan X di dalam modulus AX plus B ini akan kita cari nilai X-nya untuk kita bentukkan vertex X dan Y. Okay, nanti kita akan tengok pada example. Okay, step yang kedua, I stand for intercept. Okay, kebiasaannya kita akan cari X-intercept dan Y-intercept. Tetapi untuk absolute value function, madam nak kamu cari Y-intercept saja. Okay. And last one, before kita sketch, okay, kita akan ada dua possibility graph. Okay, untuk absolute value function, grafnya adalah berbentuk V begini ataupun yang terbalik. Okay, sebelum sketch, kita akan cuba tentukan V kita macam mana. And then, kita akan check kita perlu tak X-intercept. Okay, so ini adalah step untuk kita lukis absolute value function. Okay. Untuk bahagian basic graph, madam akan lukis kepada kamu dua basic graph daripada absolute value function. Okey, function yang paling basic adalah y equals to modulus x. Okey, so bila nak lukis graph y equals to modulus x, kita akan lukis paksi seperti biasa, y x. Okey, and then 0. Graph ini akan melalui vertex 0, 0. Okey, dan bentuknya adalah V yang ke atas. Ataupun satu lagi basic graph untuk modulus, kita ada y equals to negative modulus x, in which kalau kita lukis pada paksi x dan y, vertexnya adalah 0, 0. Okay, dan grafnya akan V ke bawah. Okay, so ada dua possibility bentuk graph untuk absolute value function. Sama ada V yang begini atau V yang terbalik. Okey, kita pergi kepada example yang pertama. Kita ada fx equals to modulus x plus 1. Okey, first of all, kita mesti pastikan function kita dalam bentuk begini. Ada modulus dan ada nombor di belakang. Kalau soalan tak beri, bermaksud kita akan tambah sendiri nombor di belakang ni adalah plus 0. Okey, kalau kamu tengok example yang kedua, modulus dan ada sudah nombor di belakang. So, ini tak perlu buat apa-apa. Tapi kalau tak ada nombor di belakang tu, kamu akan tambah sendiri, which is plus 0. Okay, now kita pergi kepada step yang pertama, iaitu vertex. Mencari vertex. Okay, untuk cari vertex, sebenarnya dia sama konsep macam kamu cari minimum maximum point melalui CTS form. Kalau masih ingat, bentuk CTS, kita ada AX plus B square and then plus C. Bila kamu baca minimum atau maksimum, kamu akan ambil yang belakang ni adalah koordinat Y, yang dalam ni adalah koordinat X. So, sama sahaja, cuma sekarang kita ada modulus dan nombor di belakang. So, bila kamu nak tulis vertex, kamu akan directly baca yang di belakang sini adalah
koordinat y. Okay, so vertex kamu dia xy. So yang y adalah 0, kita dah tahu. Okay, tetapi untuk yang x, okay, x, kalau yang masih tak ingat, kita akan kira begini. X plus 1 equals 0. Ambil yang dalam modulus tu, so kita dapat x equals to negative 1. So koordinat untuk x adalah negative 1, 0. Itu cara kita cari vertex. Okay, so vertex dan kita pergi kepada step yang kedua, which is intercept. Cuma untuk absolute value, kita hanya cari y-intercept. Okay, so y-intercept, kita akan jadikan x yang kosong. So kita ada modulus 0 plus 1. Okay, so y adalah modulus 1, so y adalah 1. So ini kita punya y-intercept. Okay, and then kita pergi kepada S yang terakhir, which is sketching. So kita hanya ada dua kemungkinan, either V yang betul begini atau V yang terbalik. And then kita perlu sebenarnya check adakah kita perlu x-intercept based on our diagram nanti. Okay, so kita dah boleh start sketching. Lukis paksi x dan y seperti biasa. 0. Okay, sekarang ni kita akan tanda dahulu vertex dan y-intercept. Okay, so vertex kita negative 1, 0 dan y-intercept kita. Okay, so tanda negative 1, 0 akan berada di sini. Okay, this is negative 1. So, vertex ataupun koordinat negative 1, 0 adalah di bahagian sini. Okay, madam bulatkan warna merah. Kamu tak perlu pun, just take note yang vertex berada di negative 1, 0. Okay, now daripada vertex, okay, vertex ini yang akan menentukan kita akan buat V ke atas ataupun daripada vertex kita akan buat V ke bawah. Okay, so vertex tu sangat penting. Okay, next kita plot kita punya y-intercept. So kita ada y-intercept equal 1. So sini 1, let's say. So sekarang ni kita nak plot our absolute value graph. Okay, so macam mana nak plot? Daripada vertex, dia hanya boleh ada dua. Sama ada ke atas begini. Ataupun daripada vertex, dia ke bawah. So macam mana kita nak tahu ke atas atau ke bawah? We will look at our y-intercept. Okay, so since y-intercept adalah 1, so graph kita mestilah di bahagian atas. Okay, dari vertex melalui y-intercept 1 di situ. So tak mungkin kita lukis graf kita ke bahagian bawah. Okay, mesti lukis bahagian atas. So daripada atas, vertex negative 1, 0 melalui y-intercept and satu lagi di sebelah kiri. Okay, so ini adalah graf kita y equals to modulus x plus 1. Okay, now madam kata after you dah sketch, so this is our V, kita kena check, kita perlu tak cari x-intercept. Okay, so untuk graf yang dah kita lukis ni, sebenarnya kalau kita lihat pada paksi X, graf kita tidak pintas paksi X. Okay, kita hanya ada X di bahagian sini untuk permulaan vertex kita. The rest untuk paksi X, kita tak ada pun sebarang x-intercept. So, maksudnya kita tak perlu cari x-intercept. Boleh stop di bahagian sini sahaja. Okay, so itu contoh yang pertama. Now, kita cuba cari domain untuk graf ni. So, untuk domain, kita akan baca graf kita bermula dari negative infinity x sehingga infinity. So, kita cek satu persatu atas bawah. So, kalau kita tengok, semua nilai x akan bagi graf di bahagian atas akan ada graf. Okay, so bermaksud kita kata kita punya domain is from negative infinity to infinity. Okay, kalau untuk range, so range kita baca dari paksi y from negative infinity. So, start daripada bawah ni belum ada graf sehingga kamu jumpa y0. Di bahagian kiri akan ada graf. Okay, so naik lagi. Okay, start daripada y0 sehingga ke atas kita akan jumpa graf lah, either kiri atau kanan. So untuk range kita akan bermula dari 0 sehingga infinity. Okey, cuba kita buat soalan yang kedua. Okey, so untuk soalan kedua, bentuk ini dah cantik. So kita boleh terus cari V vertex. So untuk vertex, madam ulang, yang di belakang ini adalah nilai Y kita. So boleh letak terus dalam bentuk koordinat, Y adalah 2. Kalau belakang ni negative 2, so make sure your Y coordinate also negative 2.
Okay, kemudian untuk kita cari X, kita akan ambil dalam ni 1 minus X equals 0. So, X adalah 1. Okay, so X koordinat adalah 1. So, we get vertex 1, 2. Okay, next kita pergi kepada intercept. Untuk intercept, kita hanya cari Y intercept. So, Y equals to 1 minus 0 plus 2. So, kita ada Y equals to modulus 1 plus 2, which is give us Y equal 3. So, kita ada vertex 1, 2. Y intercept is Y equal 3. Next step yang terakhir, kita nak decide V yang betul atau V yang terbalik. And do we need to find X intercept? Okay, sketching. Paksi X dan Y seperti biasa. Okay, now kita perlu tanda dahulu vertex and also Y intercept. Okay, so vertex kita akan berada di koordinat 1, 2. Okay, so this is 1, this is 2. So make sure vertex kita adalah di sini. Okay, so daripada vertex barulah kita akan dapat V sama ada ke atas atau dari vertex ini V-nya ke bawah. So mana nak tentukan, kita akan tanda kita punya Y intercept. So Y intercept untuk soalan ni adalah pada 3. Okay, so secara logik, if this is your vertex, you ada dua kemungkinan. So which one is the correct one? Kita akan pilih yang atas. Kenapa yang atas? Sebab yang atas ini akan lalu kamu punya Y intercept 3. Okay, so the actual graph adalah daripada vertex 1, 2. Kita akan lalu Y intercept 3. So, ini adalah graf untuk Y equals to modulus 1 minus X plus 2. Okay, so after dah sketch, jangan lupa kita lukis V yang ini. But then kita still kena tengok atau semak, kita perlu tak cari X intercept. So, untuk X axis, kita nampak graf kita langsung tidak memintas paksi X. So, maksudnya kita tak perlu cari X intercept. Straight away, boleh tentukan domain. So, domain adalah all X values. So, kita boleh kata domain is from negative infinity to infinity. Dan untuk range pula, kalau kita baca range daripada paksi Y negative infinity, tiada graf, sehinggalah kamu naik jumpa Y2. Akan bermula graf kamu, titik vertex ini. Dan seterusnya naik ke atas akan sentiasa ada graf sama ada di kiri atau kanan. So, means range kamu akan bermula daripada 2 sehingga infinity. Okay. Untuk soalan ketiga, kamu boleh cuba have a try. Okay. Tetapi pastikan kamu alert bahawa soalan ketiga ini ada beri domain. Okay. So, kamu ikut sahaja step VIS macam biasa. Okay. Okay, cuma nanti kamu perlu padam ataupun cuba ambil graf yang hanya berada di kawasan yang ini. Okay, so remember kalau ada X yang begini, kamu akan perlu cari nanti Y-nya berapa. So, completekan graf kamu, cari domain range. Okay, so madam ada satu lagi soalan tambahan untuk kamu buat, di mana soalan ini dia memerlukan kamu untuk cari X intercept. Okey, sepanjang contoh madam tunjuk, contoh soalan yang kedua ni, kita tak perlu cari X intercept sebab graf kita tidak potong X intercept. Tetapi right now madam nak bagi kamu satu contoh soalan. Boleh salin fx equals to negative 2 modulus x minus 5 plus 3. Bila kamu lukis graf ni dan kamu semak pada bahagian X intercept ni, kamu akan nampak graf kamu ada cross paksi X intercept. Okay, so bila cross X intercept, meaning that kamu kena carilah X intercept. Okay, so untuk cari X intercept, satu ruangan khas madam buat di sini, to find X intercept. Okay, so untuk cari X intercept, kita akan jadikan function kita, contoh fx equals to negative 2 modulus x minus 5 plus 3. Kalau cari X intercept, Y yang kosong. Okay, so bila kamu cari X intercept, kamu akan jumpa sehingga begini. Okay, so in order for you to find X yang di dalam modulus ni, kita akan buka modulus kita kepada 2.
Okay, sama macam kamu solve modulus equation sebelum ni. Which is, yang pertama kamu akan ada positive x minus 5 equals to 3 over 2. Atau satu lagi, negative x minus 5 equals to 3 over 2. So, dari sini nanti kamu akan dapat satu nilai x. Dan untuk yang bawah juga, okay, kamu akan dapat satu nilai x. Okay, so x inilah yang mewakili x-intercept kamu. So, kamu akan plot dekat graf. Okay, but that one if step terakhir ni kamu semak kamu ada x-intercept. So, you akan cari dengan cara pecahkan satu positif, satu negatif. Okay, next kita continue muka surat 13 pada nota which kita nak belajar macam mana nak sketch piecewise function. Okay, so piecewise function ni adalah function yang kamu nampak ada curly bracket macam ni. Okay, so piecewise function adalah function yang combination of more than one function. Okay, dalam satu paksi x dan y, okay, kita akan ada gabungan lebih daripada satu graf. Sebelum ni kamu belajar lukis satu-satu jenis function sahaja. Now, kalau kamu tengok, contoh ini adalah y. Dalam function y ini akan ada dua graf berbeza. Ini graf constant, ini graf linear. Okay, contoh di bawah ni, satu function y, kita ada graf kuadratik dan graf linear. Ataupun yang bawah ni, satu function y, kita ada tiga graf. Kuadratik, linear, linear. Okay, so dia boleh bagi kamu any gabungan daripada functions yang kamu dah belajar sketching sebelum ni. Okay, so kita list sikit. Semua graf yang kita dah belajar sketch. Okay, so yang pertama kita ada constant function. Yang kedua kita ada linear function. Yang ketiga kita ada quadratic function. Yang keempat kita ada cubic function. Yang kelima kita ada square root function. Yang keenam kita ada reciprocal of linear function. Yang ketujuh kita ada modulus function. And sekarang yang terakhir, yang ke-8 kita nak belajar piecewise function. Maksudnya gabungan daripada mana-mana 7 graf yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. So, kita pergi kepada example yang pertama dahulu. Okay. So, untuk piecewise kita tak ada basic graph lah. Okay. Tak ada graf tertentu yang boleh kita lukis. Kita akan proceed sahaja terus kepada example yang pertama. Okay. So, bila dapat piecewise function, pertama sekali kamu tolong take note dahulu. Okay. So, contoh function yang pertama ini adalah constant function. Macam mana cara nak baca dia? Kamu boleh baca macam ni. Y equals to 5. Boleh juga kamu tulis di tepi. Y equal 5. Okay, ini function yang pertama. Function yang kedua, saya ada linear function. Y equals to x plus 2. Okay, so this is linear. X power 1. So, tulis function dia y equals to x plus 2. So, ada dua function sahaja dekat sini di mana setiap function dia ada domain di bahagian belakang. Yang ini pun kamu kena alert. Okay, domain di bahagian belakang ni dia dah bagi tahu. Kalau kamu nak lukis y equal 5, hanya lukis di bahagian x less than 1. Tapi kalau kamu nak lukis y equals to x plus 2, hanya lukis dia di bahagian x greater or equal to 1. Okay, so yang ini sangat penting. So now kita try sketch. Sepatutnya kalau boleh kamu lukis dulu y equal 5 dan y equal x plus 2 berasingan. Okay, sebagai contoh, madam akan lukis dekat ruangan kosong di bahagian tepi ni. Yang pertama dahulu, y equal 5. Okay, macam mana kita lukis y equal 5? Dia adalah graf constant. So roughly sahaja lukis. Quick sketching. Okay, so y equal 5. Graf kita adalah begini. So, this is y equal 5. Ini adalah 5 lah. Okay, y 5. Okay, tapi kena ikut syarat. Syaratnya adalah untuk graf ini sekarang kamu lukis daripada negatif infinity x-nya sehingga infinity berterusan. Okay, tapi kita tak mau berterusan. Kita hanya nak graf ini berada di kawasan x less than 1. Maksudnya kamu boleh tanda if ini adalah x1, graf saya hanya berada di bahagian bermula dari sini. Okay. Bulat kosong sebab 1 not include.
Okey, so bulat kosong, kamu akan ke belakang. Begini. Maksudnya daripada bulat kosong dari 1 ni ke belakang less than 1, yang depan ni kamu tak mau pakai lah. So tak payah lukis. Okey, boleh padam. So kalau madam nak padam, let's say madam padam, madam akan start melukis dia daripada X1, okey, less than 1 ke sini. Okay, so this is my graph untuk y equal 5 mengikut domain yang dia bagi. Okay, now madam tunjuk satu lagi ataupun kita lukis satu lagi function. Kita ada function yang kedua y equals to x plus 2. So y equals to x plus 2. Kalau ikutkan untuk linear function, kita akan pakai SIS. Okay, so yang ni kamu tahu naik bukit. Okay, kira sikit intercept. Kita ada x-intercept. Okay, so x-intercept kita ada y yang kosong. So, kita ada x equal negative 2. Y-intercept pula kalau kita nak cari x yang kosong. Okay, so y equal 2. So, bila kita sketch, kita akan connect sahaja intercept untuk linear. Kalau lupa, boleh tengok balik nota sebelum ni. Okay, so now kita try sketch untuk graf x plus 2 ni. Paksi y, paksi x and 0. Okay, kita tanda kita punya intercept. X adalah dekat negative 2 dan y dekat 2. So, graf kita pastikan naik bukit macam ni. Okay, so kita akan plot lah. So, kalau ikutkan, madam buat dotted dulu. Okay, kalau ikutkan graf kita macam ni. Straight line, pass through negative 2 and 2 pada intercept. Tapi, now kita ada syarat atau condition which kita punya graf mesti berada di kawasan x greater or equal to 1 sahaja. Okay, so maksudnya dekat sini, tanda dulu x1. So, let's say sini adalah x1. Kamu hanya mahu graf kamu ini, okay, berada di kawasan x greater 1. Lebih besar atau equal 1. Maksudnya, sini 1. Okey, graf saya mesti bermula dari sini, bulat hitam. Okey, dan lebih besar. Maksudnya, ke kawasan sini. So, yang inilah graf kamu. Okey, yang atas sini. So, yang belakang, bermula dari 1, ada lukis lagi sekali yang sini. Yang belakang ni kita tak maulah, kita boleh padam. Kita hanya nak yang daripada 1 dan ke infinity. So, kalau madam padam, madam akan padam belakang ni. Dotted line kita ni. Tak pakai dah yang belakang ni. Okay. So, madam padam semua. Okay, paksi X. Now, kamu hanya nak daripada, tadi sini ada 2 ya. Interceptnya 2. Sini negatif 2. Nak biar pun boleh. Tapi graf kamu pastikan bermula daripada 1. Okay, bermula dari 1. So, kamu kena check. Saya nak lukis black dot ni. Bermula daripada 1. So, if your X1, berapa nilai Y kat sini? Kena check. Okay, so kalau X saya 1, mana ganti sini X1. So, Y saya adalah 1 tambah 2, 3. Bermaksud atas ni adalah 3. Kena tanda. Okay, so graf kamu akan bermula dari X1, Y3 dan dia akan terus ke kanan macam ni. Okay, so this is your graph. So, apa kita nak buat sekarang adalah kita akan combine dua graf ni. Ini dan ini dalam satu paksi. Combine. So, lukis dulu paksi. Ini yang betul. Okay, paksi X dan paksi Y. Label kosong. Okay, yang penting sekarang yang kita kena ada adalah domain 1 ni. Okay, sebab dalam ni dia menggunakan domain 1. So, tanda dahulu 1 tu. Okay, let's say 1 is here. So, kamu lukislah berpadanan. Okay, berpadanan maksudnya tengok betul-betul. Kamu ada Y3. Okay, untuk graf ni yang penting dekat Y3. Untuk graf ini yang penting Y5. So, kita ada 3 dengan 5 bahagian sini. 3, 5. Okay, so tolong lukis betul-betul. Maksudnya, kalau kita tengok, graf yang pertama, daripada X1, kemudian lalu Y5 sehingga belakang sini. So, kamu akan tanda macam ni lah. X1, blank dot. Kamu akan lalu garis
Y5 sehingga ke belakang. Okay, dan arrow. Ini untuk Y equal 5. Okay, next untuk kita punya linear yang ini, kita akan mula dari X1, Y3. Okay, mula titik di situ dan dia adalah bulat hitam. So, 1, 3, begini. Kemudian kamu akan lukis dia untuk naik ke atas. Begitu. Okay, so ini adalah kita punya Y equals to X plus 2. Bermaksud inilah gambar kita yang complete. Okay, gabungan dua graf. Linear dan juga constant. Okay, so hati-hati bila melukis. Pelan-pelan kamu kena lukis satu persatu lah untuk dapatkan the right position dan juga shape. Okay, so baru daripada gambar ni kita akan baca domain lah. So domain daripada X negative infinity. Semuanya ada graf bahagian atas. Okay, kalau kamu tengok ni. Okay, and then kita sampai pada 1. Okay, pada 1 ni kalau kamu tengok ada satu bulat hitam, ada satu blank dot. Okay, kita akan kira 1 ini include sebab piecewise kita melibatkan dua function. Kalau ada salah satunya sudah include, bermaksud 1 ini pun dikira include lah. Okay, so 1 include, jalan lagi untuk domain. Okay, selepas daripada 1 ni semua ada graf di bahagian atas. Okay, so bermaksud kita jalan tadi dari negative infinity sehingga 1 pun termasuk sebab ada black dot sini. Okay, walaupun ni blank, ini ada, janji kita kira ada satu black dot, dia dikira masuk sebagai keseluruhan function ni. And then jalan lagi sampai habis. So bermaksud saya punya domain adalah from negative infinity to infinity. And then range, untuk range, okay, hati-hati baca range. Range kita pada paksi Y, tiada graf kiri kanan, tiada. Dan kita punya graf akan bermula daripada Y3. Bila Y3, kamu ada ni, titik black dot sini. Kemudian naik atas lagi, semua ada graf. Okay, sini pun ada graf. Sehinggalah kamu pergi kepada, kalau untuk 5 ni, okay, Y5, sini blank. Tapi dekat sini ada bulat hitam. Ada graf pada Y5 untuk function linear ni. Function yang kedua. So, kita consider 5 also include. Okay, and then kamu continue naik atas, kamu akan ada graf di bahagian kanan. So, kita kata kita bergerak tadi daripada 3. Okay, permulaan graf untuk Y sehinggalah infinity. Okay, so kita ada 3 close sehingga infinity. Okay, so Madam tunjuk satu saja graf. Madam nak kamu try buat untuk soalan kedua dan ketiga ini. Satu persatu, kalau tak faham boleh tanya Madam.